Hai semua, saya Cikgu Chia. Marilah kita mengulang kaji Geografi Tingkatan 1, Bab 6, Bentuk Muka Bumi Part 1. Kita mula dengan mengenali 4 bentuk muka bumi di Malaysia, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan ketinggian yang melebihi 180 meter dari aras laut dan merangkumi banjaran gunung serta dataran tinggi. Banjaran gunung di Malaysia terjadi akibat daripada proses lipatan yang pernah Cikgu Chia terangkan di video bab 5 part 2. Kawasan tanah tinggi mempunyai suhu yang rendah. Contohnya, purata suhu di Cameron Highland iaitu lebih kurang 19 sudut Celsius berbanding dengan Kuala Lumpur iaitu 27 sudut Celsius. Diikuti tanah pamah iaitu kawasan yang rendah dan ketinggiannya tidak melebihi 180 meter dari aras laut. Kebanyakan tanah pamah di Malaysia adalah lembangan sungai, dataran, delta dan dataran pantai. Sebagai contoh adalah dataran Kelantan, dataran Kedah Perlis, delta Rajang dan delta Segama. Seterusnya, Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang iaitu kira-kira 4,800 km. Malaysia dikelilingi oleh Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Selat Melaka. Laut Cetek yang mengelilingi Malaysia terletak atas pentas benua yang dikenali sebagai pentas Sunda dengan kedalaman lebih kurang 180 meter. Akhirnya, saliran di Malaysia merujuk kepada sungai dan tasik. Tasik juga dibahagikan kepada tasik semula jadi dan tasik buatan manusia di Malaysia. Kebanyakan sungai berpunca dari kawasan tadahan hujan di tanah tinggi. Seterusnya, marilah kita lihat lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia di peta. Tanah tinggi di Malaysia terdiri daripada rangkaian banjaran gunung dan dataran tinggi. Tanah tinggi di semenanjung Malaysia berpunca dari dataran tinggi Yunnan di pedalaman negara China yang merentasi Thailand dan menganjur dari utara ke selatan. Banjaran gunung di semenanjung Malaysia merupakan gunung lipat tua yang stabil iaitu terbentuk 200 juta tahun lalu berbanding dengan gunung lipat muda yang terbentuk antara 30 juta hingga 50 juta tahun lalu. Biar kita lihat lokasi tanah tinggi dengan berpandukan peta. B1 ini merujuk kepada banjaran Titi Wangsa. Banjaran ini tinggi di utara dan menganjur semakin rendah di selatan. Ia juga merupakan tulang belakang semenanjung Malaysia. Gunung ialah kemuncak tinggi di banjaran. G1 Gunung Korbu ialah gunung kemuncak tinggi di banjaran Titi Wangsa. Berikutnya B2 iaitu banjaran tahan. Terdapat gunung tahan iaitu gunung tertinggi di semenanjung Malaysia di banjaran ini. Akhirnya, B3 ialah banjaran Benung. Bagi Pulau Borneo pula, kawasan tanah tinggi terletak di pedalaman Sarawak, bahagian barat dan tengah Sabah. Lokasi B4 di peta ini ialah banjaran Croker di mana letaknya G3 Gunung Kinabalu iaitu gunung tertinggi di Malaysia dengan ketinggiannya 4,095 meter. B5 ialah banjaran Trusmadi dan terdapat G4 Gunung Trusmadi di banjaran ini. Kemudian B6 ialah banjaran Brazil di Sabah. Di Sarawak pula terdapat banjaran Tama Abu yang merangkumi Gunung Mulu sebagai kemuncak tingginya. Terdapat juga Gunung Api Taman Negara Mulu yang terkenal dengan rangkaian gua yang terpanjang di dunia dan dapat memuatkan 40 kapal terbang Boeing 747. Gua Rusa ialah gua yang paling panjang di Asia Tenggara. B8 ialah pergunungan Iran yang terletak di kawasan pedalaman Sarawak.
B9 pula ialah Pergunungan Hos dan akhirnya B10 ialah Banjaran Kapuas 10. Tanah Pama di Semenanjung Malaysia terdapat di pantai barat dan pantai timur. Contohnya, dataran Kedah Perlis yang menganjur dari Perlis ke Kedah. Tanah Pama ini rata dan sesuai untuk tanaman padi kerana bertani aluvium. Dataran hulu Sungai Perak pula merupakan sambungan jaluran Tanah Pama dari utara ke selatan negeri Perak. Kawasan ini luas dan sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Dataran Kelantan juga merupakan kawasan yang rendah dan rata. Ia juga bertani aluvium yang menjadikan kawasan subur dan sesuai untuk aktiviti pertanian. Tanah Pama di Sabah terletak di pantai barat dan pantai timur. Dataran pantai timur Sabah lebih luas dan lebar berbanding dengan pantai barat. Kawasan berpaya dan sesuai untuk aktiviti pertanian seperti penanaman kelapa sawit, getah dan koko. Dataran pantai barat Sabah pula sempit dan terputus-putus kerana hampir dengan banjaran krokel. Jenis aktiviti di sini ialah pusat perindustrian seperti di Likas dan Kempayan. Di negeri Sarawak pula, Tanah Pama terletak di dataran sepanjang pantai barat. Contohnya, Delta Rajang membentuk lembangan yang luas di pantai barat Sarawak. Kegiatan pertanian ialah kegiatan utama kerana terdapat tanah yang subur akibat mendapan daripada kejadian banjir. Dataran pantai barat Sarawak merupakan dataran yang luas dan terdiri daripada tanah yang subur untuk kegiatan pertanian seperti lada hitam, padi dan nanas. Dataran ini sangat sesuai dijadikan pusat pertempatan dan pentadbiran. Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang iaitu sepanjang kira-kira 4,800 km dengan kedalaman yang agak cetek iaitu lebih kurang 180 meter. Semua negeri di Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Terdapat pelbagai bentuk muka bumi di pinggir laut seperti raja ini. Kita mulakan dengan tebing tinggi yang terbentuk akibat hakisan ombak semasa air pasang. Terdapat tebing tinggi di Pulau Tenawan, Sabah. Seterusnya, gua merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Kita boleh menjumpai gua di Pulau Siamil, Sabah. Dengan hakisan ombak yang berterusan sehingga menembusi dinding gua laut, ini akan terjadi gebang laut seperti di Batu Sapi Sandakan, Sabah. Sekiranya gebang laut runtuh, Batu Tunggu akan terbentuk seperti di Taman Negara Bakor Sarawak. Lama-kelamaan, Batu Tunggul akan terhakis akibat ombak yang berterusan dan menjadi batu sisa. Tanjung terbentuk apabila ombak menghakis batuan lembut. Batuan keras akan kekal dan menganjur membentuk tanjung. Contohnya, Tanjung Datu di Sarawak, Tanjung Bunga di Pulau Pinang dan Tanjung Pia di Johor. Teluk pula terbentuk apabila ombak menghakis batuan lembut di pinggir laut. Contohnya, Teluk Batik di Perak, Teluk Kemang di Negeri Sembilan, Teluk Davil di Sabah, dan Teluk Cempedak di Pahang. Akhirnya, pulau ialah daratan yang dikelilingi oleh laut. Malaysia mempunyai banyak pulau seperti Pulau Langkawi di Kedah, Pulau Redang di Terengganu, Pulau Sibadan dan Pulau Tatagan Sempurna di Sabah.
Keistimewaan Pulau Sibaran ialah ia merupakan satu-satunya pulau laut di Malaysia yang terbentuk akibat letusan gunung berapi di dasar laut. Saluran di Malaysia adalah pendek, beraliran deras dan berliku-liku. Kita mulakan dengan sungai di pantai barat semenanjung Malaysia. S1 ialah Sungai Muda di Kedah. Diikuti S2 Sungai Perak, S4 Sungai Bernam ialah sungai sempadan antara negeri Perak dan Selangor, sama dengan S6 Sungai Endau, juga sempadan sungai antara negeri Pahang dan Johor. Di pantai timur semenanjung Malaysia terdapat S3 Sungai Kelantan dan S5 Sungai Pahang. Selain daripada sungai, tasik juga dikenali sebagai saluran. Di negeri Terengganu, kita mempunyai Tasik Kenyir, tasik buatan manusia terbesar di Malaysia, diikuti dengan Tasik Chini dan Tasik Bera di negeri Pahang. Tasik Bera ialah tasik semula jadi terbesar di Malaysia. Di Sabah terdapat S7 Sungai Sungut, S8 Sungai Padas dan S9 Sungai Kinabatangan. Manakala di Sarawak terdapat S10 Sungai Baram, S11 Sungai Rajang iaitu sungai terpanjang di Malaysia dan S12 Sungai Batang Lupar. Tambahan lagi, Cikgu Chia telah menyediakan nota-nota dan kuis untuk kelas ini. Anda boleh mendapatkannya daripada download link di bawah video ini. Setakat ini sahaja kelas sesi ini. Sekian, terima kasih. Bye.